Ya, jadi maaf ya, tadi ada gangguan ya. Tadi ada gangguan dan live saya telah ditamatkan secara automatik. Saya tak tahulah mengapa ianya dilakukan. Adakah ianya gangguan teknikal dari pihak saya, ataupun adakah ianya satu bentuk sabotaj. Ya, jadi apa pun, saya ulang live ini, jadi minta maaf ya, terpaksa ulang live ya. Okey, jadi apa yang saya katakan tadi adalah hari ini saya akan bincangkan dua perkara, dan jika siaran terganggu sekali lagi, jangan ke mana-mana, saya akan ulang siaran ya, seperti mana yang saya ulang sekarang. Okey, baik. Jadi maaf tadi ada gangguan. Jadi pertama sekali, seperti yang saya jelaskan tadi, Zahid perlu mengesahkan atau menafikan kesahihan satu video yang sedang tular, yang saya sendiri telah membawa, yang mencadangkan di dalam satu mesyuarat MIC, Zahid telah mendakwa bahawa sebab pilihan raya perlu diadakan dan sebab BN perlu menang besar adalah kerana akan berlaku pendakwaan bukan hanya terhadap diri dia, tetapi terhadap Tok Mat Hassan, Presiden MIC dan sebagainya. Jadi ini mencadangkan Zahid, sebab Zahid ingin pilihan raya awal. Jadi video ni tular dari pagi, berdurasi 1.11 minit, yang berasal dari TikTok Jason Yu. Zahid diminta mengesahkan atau menafikan kesahihan video ni, yang telah pun saya kongsi, dan di situ saya tulis dengan jelas ianya berasal dari TikTok Jason Yu yang tengah viral. Okey, itu pertama. Dan yang kedua, saya ulang. Okey, ada ramai yang bertanya saya mengapa yang di-Pertuan Agong bersetuju memperkenan pembubaran parlimen. Jadi ada satu kemungkinan yang tidak dapat dinafikan berdasarkan analisa saya, berdasarkan rentetan peristiwa-peristiwa. Dan ini tidak boleh dinafikan. Jangan beremosi. Jangan hanya kerana anda tidak dapat apa yang anda inginkan, iaitu pilihan raya tahun depan, ataupun anda inginkan darurat politik seperti saya, kemudian bila tak dapat apa yang anda inginkan, anda beremosi dan anda membuat andaian-andaian. Jadi tujuan saya memberi satu senario ni yang tidak boleh dinafikan ni adalah supaya anda sedar bahawa banyak yang anda tidak tahu. Jadi dengan kurang pengetahuan apa yang berlaku dalam istana dan sebagainya, anda tidak berhak membuat sebarang andaian. Okey, senario ni begini ya, dan ini berdasarkan analisa saya, dan saya cukup yakin ianya benar, tetapi ianya tidak dapat saya buktikan. Jadi Ismail Sabri, seperti mana yang anda tahu, telah menghadap Yang di-Pertuan Agong Khamis lepas, dan selepas menghadap itu tidak ada kenyataan rasmi dari PMO dan Ismail Sabri sendiri. Jadi bila tidak ada kenyataan rasmi, kita anggap tidak ada kenyataan langsung daripada pihak Perdana Menteri. Malaysia kini ada laporkan satu sumber dari istana, satu sumber dari PMO. Itu bukannya kenyataan rasmi, dan saya tidak boleh mengambil kira kenyataan-kenyataan tersebut. Jadi secara rasmi tidak ada kenyataan dari Ismail Sabri dan PMO, tetapi 3 hingga 4 jam selepas istiadat menghadap itu, ada kenyataan rasmi dari Istana Negara yang diletakkan dalam Facebook Istana Negara. Jadi daripada kenyataan rasmi tersebut, diberitahu bahawa mesyuarat rutin pra-kabinet telah diadakan antara Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini kita hanya tahu berdasarkan kenyataan rasmi istana bahawa benda yang dibincangkan adalah bersangkut paut dengan kabinet, urusan kabinet. Itu sahaja yang kita tahu berdasarkan kenyataan rasmi. Tetapi kenyataan rasmi ini tidak bermakna perkara lain tidak dibincangkan. Ini bukannya pengakuan atau penafian perkara lain ada dibincangkan. Jadi saya mengesyaki bahawa Ismail Sabri selaku Perdana Menteri ada membangkitkan isu pembubaran parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan ini adalah berdasarkan analisis saya, berdasarkan rentetan peristiwa-peristiwa. Kita lihat, sebaik sahaja Ismail Sabri keluar dari Istana Negara, beliau bergegas berjumpa dengan top 5 termasuk diri dia. Dan pada malam itu, selepas berjumpa dengan top 5, diadakan satu mesyuarat khas kepimpinan UMNO, kononnya untuk bincang manifesto. Jadi saya berpendapat, dan saya yakin bahawa berkemungkinan besar Yang di-Pertuan Agong telah memberitahu Ismail Sabri, oleh kerana semalam
12 Menteri Perikatan Nasional telah hantar surat untuk menyatakan bantahan terhadap pilihan raya awal pada musim banjir. Jadi sekarang saya perlu tahu, adakah Kabinet secara keseluruhannya mahu pilihan raya atau tidak. Jadi saya syaki Perdana Yang di-Pertuan Agong telah minta Ismail Sabri untuk mendapatkan kepastian dari Kabinet atau undi Kabinet. Okey. Jadi lepas itu Ismail Sabri telah membawa perkara ini kepada pengetahuan Zaid dan seterusnya diadakan satu mesyuarat tergempar malam itu. Keesokan harinya, hari Jumaat, ada mesyuarat Kabinet. Bila tak ada kenyataan rasmi apa yang dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet dan tidak perlu ada kenyataan rasmi apa yang dibincangkan. Jadi saya menyaksikan apa yang berlaku adalah Kabinet telah mengundi berhubung pilihan raya. Dan dalam undian tersebut, majoriti telah menyokong PRU awal. Memang ada penolakan, tapi majoriti lebih daripada yang menolak pilihan raya mahukan pilihan raya awal. Contohnya ada 37 menteri, mungkin 17, 18 ke 19 hendak pilihan raya awal. Saya tidak tahu. Dan seterusnya saya mengesyaki Ismail Sabri telah membawa undi ini kepada pengetahuan Yang di-Pertuan Agong apabila menghadap Agong pada hari Ahad. Dan adakah saya fikir, andai kata semua ini telah berlaku, adakah saya fikir Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan berdasarkan undi itu? Saya fikir ya. Saya fikir ya. Kerana Yang di-Pertuan Agong mendapat surat daripada 12 menteri PN, Perikatan Nasional, yang tolak PRU. Jadi bila dia mendapat surat itu, ada satu pendapat bahawa ia boleh ditafsirkan sebagai hilang kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Jika Yang di-Pertuan Agong sendiri mentafsirkannya sebagai menteri hilang kepercayaan terhadap Ismail Sabri, maka Ismail Sabri kena letak jawatan. Maka atas sebab itu mungkin Agong telah memberi peluang kepada Ismail Sabri untuk mendapatkan kembali mandat Kabinet. Sebab ikut surat itu Ismail Sabri dah hilang kepercayaan dan perlu letak jawatan. Jadi lepas itu apabila Ismail Sabri gagal mendapatkan mandat Kabinet untuk menolak pilihan raya, jadi Agong memutuskan, mungkin telah memutuskan Ismail Sabri perlu meletak jawatan, mungkinlah. Dan Ismail Sabri meminta Parlimen dibubarkan dan Agong bersetuju. Ini adalah satu kemungkinan yang tidak boleh dinafikan. Jadi mungkin ada orang tanya, andai kata senario ini benar, kenapa Agong bersetuju? Bagi saya, Yang di-Pertuan Agong mungkin nak lihat, benarkah Ismail Sabri ini sedang ditekan oleh parti politik atau adakah Kabinet dia sendiri yang mahu pilihan raya? Jadi apabila atau andai kata undi Kabinet sekiranya ianya telah diadakan menunjukkan majoriti menteri hendak pilihan raya, maka tidak boleh dituduh Ismail Sabri berada di bawah tekanan parti politik kerana Kabinet dia sendiri nak pilihan raya. Jadi atas dasar itu, bila tidak dapat dibuktikan atau tidak ada tanda-tanda bahawa Ismail Sabri berada dalam tekanan politik lampau, maka darurat politik mungkin tidak boleh dipertahankan. Mengapa perlu darurat politik sedangkan Kabinet anda sendiri hendak pilihan raya? Jadi mungkin atas dasar itu Yang di-Pertuan Agong merasakan perlu ada pilihan raya. Lebih-lebih lagi Ismail Sabri mungkin telah hilang sokongan apabila 12 menteri PN mengutuskan surat dan memandangkan Ismail Sabri sewajarnya letak jawatan sekiranya Perdana Menteri kemudian menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen menurut budi bicara Yang di-Pertuan Agong dan berdasarkan undi Kabinet, Agong mungkin setuju diadakan pilihan raya. Jadi ini adalah satu senario untuk memberitahu anda bahawa jangan mudah membuat andaian, banyak kemungkinan. Dan kalau saya lihat rentetan peristiwa ini dan analisa ini adalah satu kemungkinan yang tidak dapat dinafikan. Adakah saya tahu ini yang berlaku? Semestinya tidak. Tetapi ini adalah satu kemungkinan yang tidak dapat dinafikan. Apa yang boleh saya beritahu secara pasti adalah Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional telah melakukan satu kesilapan yang besar yang kurang cerdik. Apabila melakukan penghantaran surat itu, mereka secara tidak langsung telah meletakkan
Ismail Sabri dalam satu kedudukan yang mana kedudukan dia sebagai Perdana Menteri sudah terancam, ya, dan yang di-Pertuan Agong boleh ada sebab untuk memutuskan bahawa Ismail Sabri perlu letak jawatan, ya. Saya tidak tahu ianya tersilap langkah, ianya disengajakan oleh Muhyiddin atau apa, tetapi Muhyiddin lupa dia bukan Perdana Menteri dan dia tidak boleh buat sesuka hati. Saya fikir pilihan raya diawalkan ni adalah natijah daripada perbuatan kurang cerdik Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional tidak boleh komplain, dan saya lihat mereka tidak komplain. Jadi adakah Muhyiddin sendiri nak pilihan raya dan berpura-pura tidak ingin pilihan raya, dan kemudian bila benda terjadi dia akur dengan keputusan agung tanpa apa-apa rungutan, ya, supaya orang tidak boleh tuduh dia nak pilihan raya awal ketika banjir? Saya tidak tahu, tapi nampaknya begitu. Takkan Muhyiddin begitu kurang cerdik sehingga melakukan sesuatu yang dia tahu sebenarnya boleh ganggu-gugat kedudukan Ismail Sabri? Jadi di sini, berdasarkan senario ini, saya yakin ini adalah atas kehendak Muhyiddin sendiri nak pilihan raya. Sebab kita semua tahu Zahid terdesak, dan kebarangkalian Barisan Nasional menang adalah terlalu tipis, ya. Ini adalah atas keterdesakan Zahid, dia tidak berfikir dengan jelas. Jadi Muhyiddin yakin UMNO tidak akan menang. Ramai yakin, saya pun yakin UMNO tidak akan menang dan sebagainya, malah akan terjejas teruk. Rakyat tengah marah sebenarnya dengan UMNO ni, okey, dan rakyat tidak ingin kluster mahkamah kembali kerana ingin menegakkan kedaulatan undang-undang, ya, memastikan tidak ada pencemaran proses mahkamah dan sebagainya, atau risiko pencemaran itu. Tetapi nampaknya seolah-olah Muhyiddin sengajakan semua ni supaya akhirnya pilihan raya akan diawalkan. Jadi dalam senario ini kita tidak boleh salahkan Ismail Sabri. Kita malah tidak sebenarnya boleh salahkan UMNO, kerana proses menghantar surat itu menunjukkan Ismail Sabri, jangan cerita UMNO, dari dalam kabinet pun ada ketidakserasian, ketidaksepakatan. So benar apa yang Ismail Sabri kata, memang Perikatan Nasional silap menghantar surat itu. Itu jelas. Okey. So, ini adalah untuk memberi anda sesuatu untuk berfikir. Ya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.